Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk Manfaatkan Air Hujan. Mari kita lihat pada standard kandungan iaitu 3.6, menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Manakala standard pembelajaran 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat menulis untuk menyampaikan 5 maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Untuk makluman murid-murid, pada hari ini, kemahiran yang akan dipelajari oleh kamu ialah kemahiran menulis. Mari kita pergi ke aktiviti yang pertama iaitu meneliti gambar dan bahan. Murid-murid boleh merujuk pada halaman 133 dalam buku teks kamu. Mari kita lihat tajuk manfaatkan air hujan. Macam mana cara untuk kita manfaatkan air hujan ya? Okey, sebenarnya kita boleh manfaatkan air hujan dengan mengumpulkan air hujan untuk digunakan dalam aktiviti harian kita. Macam mana kita nak mengumpulkan air hujan? Caranya adalah dengan menyediakan bekas takungan air. Mari kita lihat di dalam gambar tersebut menunjukkan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menghasilkan bekas takungan air hujan mengikut turutan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Murid-murid boleh lihat di situ, gambar menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan bekas takungan air. Antara alat dan bahan tersebut ialah sepana, kepala paip, gam, rantai, bekas takungan, pita pengedap, paip dan juga jaring. Manakala untuk langkah yang kedua iaitu pemasangan alat pada bekas takungan air. Kamu boleh lihat di situ, jaring telah dipasang di atas bahagian bekas takungan air, manakala kepala paip dipasang di bahagian tepi bekas takungan air tersebut. Tetapi sebelum pemasangan kepala paip dilakukan, kamu boleh lihat di situ terdapat lubang. Okey, kita perlu menebuk lubang terlebih dahulu pada bekas takungan air sebelum memasukkan kepala paip di situ. Seterusnya, gambar yang ketiga iaitu pemasangan paip dan juga rantai pada bahagian bumbung rumah. Seterusnya, murid-murid boleh lihat gambar yang keempat. Gambar yang keempat menunjukkan kedudukan bekas takungan air dan juga rantai. Okey, murid-murid boleh lihat rantai tersebut berada di dalam bekas takungan air supaya memudahkan air mengalir masuk ke dalam bekas takungan air. Manakala kedudukan bekas takungan air itu juga perlu berada dalam kedudukan yang sesuai supaya air dapat mengalir masuk ke dalamnya. Dan gambar yang kelima iaitu gambar penggunaan air hujan yang terkumpul. Murid-murid boleh melihat gambar seorang wanita sedang menyiram pokok di halaman rumah dengan menggunakan air hujan yang terkumpul di dalam takungan air tersebut. Seterusnya, mari kita pergi ke aktiviti yang kedua iaitu mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama iaitu gambar alat dan bahan untuk penyediaan bekas takungan air. Mari kita lihat idea yang pertama iaitu idea utama iaitu mengumpul dan menggunakan air hujan. Okey, jadi di bawah cikgu telah menyediakan cadangan ayat untuk idea tersebut.
Ayatnya berbunyi seperti berikut. Saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Jadi, terdapat idea lain iaitu idea 2 dan idea 3 iaitu idea sampingan. Okay, mari kita lihat untuk idea yang kedua. Idea yang kedua, alat dan bahan. Nyatakan alat dan bahan tersebut. Senaraikan. Yang pertama, kepala paip, batang paip, gam jaring, rantai, bekas takungan air, pita pengedap dan sepana. Okey, jadi carangan ayat. Mula-mula saya dan Datuk menyediakan. Okey, murid-murid boleh lihat terdapat ruang untuk jawapan iaitu menyediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti kepala paip, batang paip, gam, jaring, rantai, bekas takungan air, pita pengedap, dan sepana. Okey, jadi itu adalah untuk ayat yang kedua dalam perenggan yang pertama. Mari kita lihat untuk idea yang ketiga iaitu ayat yang ketiga. Okey, kita boleh nyatakan alat dan bahan itu dibeli oleh siapa dan di mana. Okey, jadi carangan ayat yang telah disediakan oleh cikgu ialah alat dan bahan tersebut dibeli oleh Datuk di kedai perkakasan berhampiran rumah. Okey, jadi idea 1 dan idea 3 ini akan membentuk perenggan yang pertama. Okey, iaitu perenggan pendahuluan. Mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua iaitu pemasangan alat dan bahan pada bekas takungan air. Mari kita lihat idea yang pertama iaitu memasang jaring menapis benda asing atau kotoran. Okey, jadi mari kita lihat carangan ayat yang telah disediakan oleh cikgu. Selepas itu, Datuk memasang jaring pada bahagian atas bekas takungan air untuk menapis benda asing atau kotoran yang dibawa air hujan daripada bumbung rumah. Okey, jadi untuk perenggan yang kedua ni kita dah ada satu ayat. Iaitu idea 1 tu lah. Okey. Seterusnya untuk ayat yang kedua, mari kita lihat idea yang kedua. Menebuk lubang. Okey, kenapa nak menebuk lubang? Okey, mari kita lihat cadangan ayat. Datuk telah menebuk lubang pada bahagian tepi bekas takungan tersebut. Okey, mari kita lihat idea yang ketiga. Kenapa Datuk menebuk lubang ya? Okey, jadi kita lihat untuk idea yang ketiga, memasang kepala paip, air dalam takungan boleh mengalir keluar. Okey, jadi cadangan ayatnya, saya membantu Datuk memasang kepala paip pada lubang yang telah ditebuk tadi supaya air dalam takungan boleh mengalir keluar. Okey, itu sebenarnya adalah tujuan kenapa Datuk menebuk lubang pada bekas takungan air. Jadi idea 1 dan idea yang ketiga ialah ayat bagi perenggan yang kedua. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang ketiga. Idea pertama, memasang paip dan rantai. Okey, jadi cadangan ayat cikgu. Kemudian, Datuk memasang paip dan rantai di tepi bumbung bagi memudahkan air hujan mengalir masuk ke dalam bekas takungan. Okey, iaitu idea 1 tu ialah idea utama. Okey, mari kita lihat idea yang kedua. Okey. Idea yang kedua dilekatkan dengan pita pengedap kemas. Cadangan ayat cikgu, paip itu dilekatkan dengan pita pengedap supaya kemas agar tidak berlaku kebocoran. Jadi fungsi pita pengedap itu adalah untuk mengelakkan kebocoran pada paip. Dan untuk idea yang ketiga iaitu berhati-hati, cadangan ayat, Datuk melakukan kerja pemasangan tersebut dengan berhati-hati. Jadi murid-murid jelas kan? Idea yang pertama itu adalah idea utama, manakala idea 2 dan ketiga itu ialah idea sampingan.
Jadi idea 1, idea 2 dan idea 3 yang telah cikgu berikan ni telah melengkapkan perenggan yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat, mari kita lihat idea yang pertama iaitu idea utama, rantai berada dalam bekas takungan. Okey, murid-murid boleh lihat dalam gambar pada buku teks kamu, sebenarnya rantai itu berada dalam bekas takungan air. Okey, mari kita lihat cadangan ayat yang telah disediakan oleh cikgu. Seterusnya, rantai yang telah dipasang perlulah berada dalam bekas takungan. Okey, jadi untuk idea sampingan, untuk idea yang kedua, kenapa? Kerana rantai tersebut perlu berada dalam bekas takungan. Okey, kerana hujan turun, air hujan akan mengalir melalui rantai. Okey, di cadangan ayat cikgu, apabila hujan turun, air hujan akan mengalir melalui rantai yang telah dipasang. Manakala idea yang ketiga, iaitu terkumpul. Apa yang terkumpul? Jadi cadangan ayat di situ ialah air hujan itu akan terkumpul di dalam bekas takungan tersebut. Okey, jadi untuk perenggan yang keempat, dah lengkap dah ayat kamu. Ada 3 ayat iaitu 1 idea utama dan 2 idea sampingan. Seterusnya mari kita lihat gambar yang kelima. Idea yang pertama digunakan. Okey, cadangan ayat cikgu. Akhirnya air hujan yang terkumpul di dalam bekas takungan itu digunakan oleh nenek. Okey, dan idea yang kedua. Apa yang nenek lakukan dengan air tersebut? Okey, mari kita lihat cadangan ayat. Air tersebut telah digunakan oleh nenek untuk menyiram pokok di kawasan rumah. Ataupun menyiram pokok yang terdapat di kawasan sekeliling rumah. Manakala idea yang ketiga, okey, oleh itu, idea yang ketiga iaitu menjimatkan wang. Okey, cadangan ayatnya. Oleh itu, Datuk dapat menjimatkan wang apabila menggunakan air hujan dalam aktiviti harian. Okey, jadi bila gunakan air dalam takungan tu, secara tak langsung Datuk dapat menjimatkan wangnya. Okey, jelas ya murid-murid? Seterusnya, mari kita lihat aktiviti yang ketiga iaitu menulis karangan. Okey, murid-murid boleh menyalin karangan yang telah cikgu sediakan ini dan pada ruangan kosong, murid-murid perlu memasukkan jawapan yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Murid-murid boleh lihat di sini, okey, perenggan, ada 6 perenggan ya, iaitu perenggan yang pertama, perenggan pendahuluan. Murid-murid boleh merujuk pada gambar 1. Kemudian perenggan yang kedua, murid-murid boleh merujuk pada gambar yang kedua. Perenggan yang ketiga, murid-murid merujuk pada gambar yang ketiga. Perenggan yang keempat, murid-murid boleh merujuk pada gambar yang keempat. Manakala perenggan yang kelima, murid-murid juga boleh merujuk pada gambar yang kelima untuk mendapatkan jawapan. Okey, manakala perenggan yang keenam ni telah disediakan iaitu perenggan penutup. Jadi murid-murid boleh menyalin karangan ini di dalam buku tulis penulisan masing-masing. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Bye.